Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rabiatul Adawiyah binti Jamaluddin, pelajar semester keempat, jurusan Ijazah Sarjana Buddha, Dakwah dan Pengurusan Sumber Insan. Jom kita saksikan video yang bertajuk Keindahan Islam Kerana Kemuliaan Akhlak. Keindahan Islam kerana kemuliaan akhlak. Akhlak merupakan satu warisan Rasulullah SAW yang mana Allah membangkitkan baginda untuk menyempurnakan akhlak manusia. Allah telah menyebut di dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Yang membawa maksud, dan sesungguhnya kamu, yakni Rasulullah, benar-benar berbudi pekerti yang agung. Akhlak dari segi bahasa adalah bererti agama, tabiat atau perangai, manakala menurut kamus Perancis yang menyatakan bahawa akhlak ialah melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Bagi istilah pula, ia pengibaratan dari kelakuan diri yang tetap dan terhasil daripada beberapa perbuatan yang mudah serta senang tanpa memerlukan kepada pemikiran dan riwayat. Daripada manakah bermulanya akhlak? Sesungguhnya Rasulullah SAW diutuskan Allah bukan hanya semata-mata menyeru umat kepada mengabdikan diri kepada Allah, akan tetapi juga diutuskan untuk memperbaiki akhlak umat Islam. Akhlak merupakan perkara yang penting dalam kehidupan manusia. Bahkan kemuliaan serta penghormatan sesuatu bangsa atau umat adalah kerana akhlak. Konsep akhlak dalam Islam. Agama Islam sentiasa menyeru ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Garis panduan bagi akhlak manusia terdapat di dalam Al-Quran. Contoh teladan akhlak Al-Quran dilihat dalam diri Rasulullah SAW, seperti mana firman Allah di dalam surah Ahzab ayat 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu teladan atau ikutan yang baik. Rasulullah sendiri menegaskan bahawa pengutusan baginda kepada umat adalah membawa misi menyempurnakan akhlak. Seperti sabdaannya, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ibnu Hanbal. Sayyidatina Aisyah juga menyatakan serta menegaskan bahawa akhlaknya iaitu Rasulullah adalah Al-Quran. Sebaik-baik akhlak adalah akhlak Allah yang Maha Agung. Hadis ini menjelaskan bahawa akhlak adalah ruh agama. Akhlak menyerapi semua bidang dan sudut, sama ada bidang akidah, keimanan atau dalam ibadah serta muamalat yang perlu dihayati oleh setiap Muslim. Nilai-nilai akhlak yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah bersifat mutlak, paling tinggi dan sejagat. Nilai-nilai ini membolehkan manusia mengenal penciptanya, mengetahui tujuan dan falsafah hidup serta membolehkan manusia berfungsi sebagai hamba dan khalifah Allah di dunia dengan sebaiknya. Ciri-ciri keberkesanan akhlak yang mendorong pada kemuliaan kehidupan manusia. Yang pertama, benar dan jelas dalam peraturan. Yang kedua, beramanah. Yang ketiga, bersemangat dan bercita-cita tinggi. Yang keempat, memelihara lidah. Yang kelima, membersihkan diri dari hasad dengki. Yang keenam, melahirkan kemanusiaan. Yang ketujuh, berbudi kemanusiaan. Yang ke-8, lemah lembut serta berkemuliaan. Yang ke-9,
maka terletak pada hatinya satu titik hitam sehingga menelubumi hatinya. Maka tercatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dari golongan orang yang berdusta. Yang kedua, beramanah. Seseorang yang memiliki akhlak yang baik, secara otomatiknya dirinya juga beramanah, tidak berlaku pengkhianatan dalam muamalah. Ini kerana sikap khianat ini merupakan alamat orang munafik. Ketiga, bersemangat dan bercita-cita tinggi. Islam adalah agama yang sentiasa menyuruh umatnya supaya bersemangat serta bercita-cita tinggi. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala mengajak manusia untuk merenung dan berfikir untuk masa hadapan. Dalam surah Al-Hajj ayat 18 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, berbaktilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang ia telah sediakan untuk esok. Keempat, memelihara lidah. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari yang menjelaskan bahawa sesiapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata tentang kebaikan. Kalau tidak, hendaklah dia berdiam diri. Dengan memelihara lidah, kita akan terlepas dari menyakiti orang lain serta mendapat keberkatan daripada Allah. Kelima, membersihkan diri dari hasad, dengki dan dendam. Keberkatan akhlak yang baik membuatkan manusia tidak mempunyai sifat hasad dengki dan dendam serta dapat melahirkan masyarakat yang harmoni, tenang dan tenteram. Keenam, melahirkan pengorbanan. Akhlak mulia akan menjadikan seseorang itu pemurah dan pemberi tanpa menunggu manfaat dan maslahah keduniaan. Firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 15. الرجيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Yang bermaksud, orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Ketujuh, berperi kemanusiaan. Menurut Syekh Ali Al-Sabuni, para ahli tafsir mengatakan bahawa perkataan antara ibadah kepada Allah dan berbuat baik kepada ibu bapa adalah untuk menunjukkan hak mereka berdua yang besar terhadap anak serta hak anak terhadap kepada ibu bapa. Kelapan, lemah lembut serta berkeprihatinan. Akhlak mulia dapat memberi kesan kepada manusia dengan mendorongnya dalam melakukan kebaikan terhadap semua manusia. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36, Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutunya dengan sesuatu pun. Berbuat baiklah terhadap kedua ibu bapa, kerabat karib, anak yatim, orang miskin, jiran yang dekat atau jauh, teman sejati, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Kesembilan, melakukan pekerjaan yang baik. Allah telah merakamkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 277. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maksudnya, sesungguhnya orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh, mendirikan solat dan membayar zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Mereka juga tidak takut serta bersedih hati. Ini jelas membuktikan bahawa pekerjaan yang baik atau amal soleh sangat penting dalam kehidupan manusia. Ke-10, berfikiran logik. Sebanyak 17 ayat Al-Quran yang mengajak manusia supaya berfikir tentang dirinya dan kejadiannya.
Semua ini dapat membuktikan bahawa kerja akal yang logik adalah berfikir sehingga mengenali Maha Pencipta. Antara firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 219. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتفكرون. Demikianlah itu telah dinyatakan oleh Allah akan ayatnya, yakni tanda-tanda mudah-mudahan kamu berfikir. Ciri-ciri yang terakhir, berukhuwah dan tolong-menolong. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang bermaksud, sesungguhnya orang mukmin adalah bersaudara. Al-Syekh Ali As-Sabuni mengatakan iaitu tidak dikatakan mereka suatu ikatan iman dan tidak patut berlaku di antara mereka permusuhan serta tidak boleh memarahi dan membunuh terhadap satu sama lain. Kesimpulannya, akhlak sangat berperanan terhadap seseorang dalam melahirkan seseorang insan yang cemerlang di dunia maupun di akhirat, serta akhlak merupakan satu kemuliaan yang membawa kecantikan pada Islam itu sendiri. Wallahu a'lam. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.